Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqun nara allati a'iddat lil kafirin. Yang bermaksud, dan takutlah kamu terhadap api neraka yang disediakan kepada orang-orang kufur. Al-Imran 131. Sadaqallahul azim. Berbahagia Al-Fadhil Tuan Nazir dan seluruh tuan kuasa, Ashabul Fadilah, Tuan Imam dan para asatidzah, seluruh kehadiran pada pagi yang penuh barakah ini, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, tetamu-tetamu subuh. Pertama-tama alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat masa di waktu subuh yang berkat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita di kalangan hamba-hambanya untuk datang berjamaah di pagi ini. Allah bangkitkan kita seawal pagi, bermula dengan solat tahajud, subuh berjamaah, dan seterusnya, dapat kita berada di tempat yang berkat dalam majlis ilmu, adalah semata-mata untuk kita menambahkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan menambahkan lagi pahala-pahala dalam ruang-ruang kehidupan yang berbaki, yang masih berbaki dalam tempoh yang sementara ini. Alhamdulillah, pada pagi ini kalau kita tengok, kita gunung berasas kepada nikmat beragama ini, kita sedang mengutip pahala demi pahala. Pahala bangun awal pagi, pahala bertahajud, pahala hadir ke masjid, pahala berjemaah subuh, pahala sembahyang sunat belum subuh, pahala membaca Al-Quran surah An-Nisa hijab tadi, dan pahala menimba ilmu pula sekarang ini. Jadi itulah di antara rezeki awal pagi
yang sedang kita kutip dari saat ke saat, minit ke minit. Ini semua merupakan rezeki, nikmat, anugerah kurnia Allah kepada kita hamba-hambanya. Maka syukurlah kepada Allah dan teruslah bersyukur kepadanya. Dan bila kita bertambah kesyukuran kepada Allah, apa keuntungan yang kita akan capai, kita akan dapat banyak. Kata Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, bila kita makin bersyukur kepada Allah dan makin menebal kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla, maka salah satu di antara perkara kita akan capai ialah kita semakin takut terhadap ancaman Allah Azza wa Jalla. Itu di antara kenikmatan daripada syukurnya kepada Allah semakin menebal. Kata Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, akan lahir manusia yang makin takut terhadap ancaman Allah Azza wa Jalla. Apakah ada ancaman pada Allah? Ya, ada ancaman. Di samping Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita tentang pahala, tentang nikmat yang pelbagai, di sana ada ancaman daripada Allah Azza wa Jalla. Dan pastilah orang beriman itu dia akan ingat ancaman tersebut. Mengapa kita ingat? Sebab kita nak termasuk dalam golongan diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini, setelah muqaddimahkan sekejap tadi surah Al-Imran 131, ini antara ancaman Allah kepada kita. Dan kita nak semak pada pagi ancaman yang disebutkan itu, iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Dan takutlah kamu akan api neraka yang dia siap sediakan untuk orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka salah satu di antara ancaman yang amat berat, yang amat besar daripada Allah kepada hamba-Nya ialah ancaman neraka yang membakar-bakar. An-nar, neraka yang melonjak api yang membakar-bakar. An-nar yang bagi tebal api siksaan. An-nar yang begitu meluap api kebakaran dan membakar manusia. An-nar, sekumpulan api yang panas membakar manusia dan batang manusia. Itu yang digambarkan Al-Imam Nawawi ketika bercakap tentang persoalan neraka dan ancamannya. Sidang hadirin jemaah yang dirahmati, pada pagi ini izinkan saya untuk saya bercakap tentang hal neraka ini dengan mengambil beberapa dalil dan bukti daripada Al-Quran khasnya daripada hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan bila kita bercakap neraka ini ada serampang 5 mata, bukan 2 mata. Bukan sampai 2 mata, 5-6 mata. Antara serampang utama, kita makin kokoh keimanan kita, menebal kesyukuran tadilah. Yang keduanya, kita makin insaf. Kalau kita sebagai manusia ini ada sedikit banyak kesilapan, kesalahan, dosa, kita insaf akan ancam neraka yang begitu besar. Yang ketiganya, menjadikan kita makin kepercayaan kita makin menebal dalam kita beragama, demi untuk kita meraih kebahagiaan, bukan kecelakaan, iaitulah keselamatan, bukan kehancuran di padang mahsyar nanti. Yang keempatnya, untuk mengisafkan kita betapa Allah SWT berjanji dengan janji benar. Allah tidak berdusta dalam janji-janjinya. Al-jannatu haqqun, syurga benar. Wan naru haqqun, neraka pun benar. Syurga benar sebagai nikmat yang abadi, neraka pun benar, tempat saksa yang juga abadi. Yang kelimanya, dan kita baca hal neraka ini, mengisapkan kita segera untuk kembali ke bakal jalan landasan hidup yang sebenar-benarnya, tidak berterusan dalam kesilapan, kesalahan, dosa dan sombong. Ini peringatan buat diri saya
dan kepada para jemaah yang hadir pada pagi yang penuh barakah ini. Yang pertama sekali, bila sebut tentang soal neraka ini, kita dapati di antara manusia yang paling merasai terhadap ancaman ini, tidak ada manusia yang lebih daripada kita melainkan Nabi SAW sendiri. Tak ada dah orang lebih terasa diancam melainkan Nabi SAW sendiri. Nabi, tidak ada yang selebih pada itu lagi yang terasa diancam, susah hati, Nabi SAW. Nabi, tuan-tuan, sedangkan Nabi tak ada masalah, syurga menanti. Bahkan dari riwayat hadis sebut, syurga itu orang pertama jejak kaki Nabi Muhammad, belum Nabi Isa, belum Nabi Nuh, belum Nabi Adam, belum Nabi-Nabi yang Nabi pertama jejak ke syurga, langkah pertama syurga Nabi kita Muhammad. Mana dah confirm dah, inna awwala man yadkhulul jannata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang pertama jejak ke syurga, langkah kakinya tapak ke pertama syurga Nabi Muhammad SAW. Barulah datanglah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, kita-kita ni. Kemudian Nabi pertama jejak, maknanya neraka tak ada apa dah, tertutup terus kepada Nabi walaupun sesaat. Kerana Nabi jejaknya pertama syurga. Jadi tapi Nabi bab neraka ini, Nabi lebih banyak daripada kita. Kita mungkin menangis, dengarlah ceramah tentang neraka, menangis 2 minit, menangislah 3 minit, paling panjang pun 10 minit, habis ceramah, habis ya. Tapi Nabi menangis tentang syurga ni, tuan-tuan, berhari-hari, berminggu-minggu, lama. Riwayat yang paling kokoh ketika mana berlakunya Isra' Mi'raj Nabi SAW. Pada malam Mi'raj Nabi, kita tahu dalam sejarahnya, mengikut ahli Nabi tengok gambaran neraka. Tengok gambaran neraka, saksaan neraka, bagian-bagian. Nabi balik ke bumi, turun pada hari pagi tersebut, Nabi kurang nak bercakap, kurang gembira, dan hiburnya melampau, sedihnya melampau, muka tak ceria, air mata mengalir tak henti-henti, bukan sehari, berhari-hari, ayyamun, mana hari-hari, nampak wajah tak gembira. Sebab apa? Terkesan dengan neraka yang Nabi tengok keadaan yang cukup dahsyat. Nabi tak akan masuk, tapi Nabi tengok saja, Nabi terasa ancaman tu cukup besar. Nabi tak dapat menanggung beban itu, sampai Nabi kata kepada sahabat, la ra'aitum ma ra'aitu la bakaitum kathiran wa la dhahiktum qalilan. Kalau kamu tengok apa yang aku tengok pada malam tersebut tentang neraka ini, kamu ni tak akan banyak ketawa, kamu akan banyak menangis. Ini kata Nabi kepada sahabat-sahabat, kalau kamu tengok macam aku tengok pada malam itu tengok syurga neraka, nescaya kamu ini sampai ke mati tak banyak ketawa, yang banyak menangis. Ini gambarannya. Manapa kedahsyatan Nabi merasainya. Diriwayatkan, ini mukadimah tentang neraka, belum kita tengok ayat-ayat seterusnya, hadis seterusnya. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW satu hari bersama dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal, kata sabda Nabi dalam riwayat daripada Al-Imam Muslim, fa inna min tamamin na'mati dukhulun nar, dukhul jannati wal fawzu minan nari. Kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya antara kesempurnaan hidup ini ialah bila masuk syurga dan tak nampak pintu neraka. Ini kemenangan yang paling mutlak.
nikmat yang paling mutlak, sempurna hidup ini kata Nabi kepada menjabal ialah bila mana masuk syurga dan neraka tak nampak, tak terlihat oleh neraka. Maknanya pada masa itu neraka kita langsung tak tengok, yang nampak syurga ya. Ini adalah kemenangan yang paling besar, kata Nabi kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bila Muadz dengar Nabi kata demikian, ni Muadz bila dengar Nabi kata demikian, Muadz radhiyallahu anhu disebut riwayatnya fabaka bukaan syadidan, menangis dia, menangis sungguh-sungguh, bukan menangis main, nangis sungguh-sungguh dia. Sehinggalah diriwayatkan bahawa Nabi SAW pun berkata kepada Muadz bin Jabal, wahai Muadz, engkau diberikan lorong keselamatan, engkau diberikan jalan keselamatan, engkau tidak akan terjerumus ke jalan neraka Allah Azza wa Jalla. Nabi beri jaminan. Munasabahnya macam itulah. Akhir kata Nabi, kau tak terjerumus. Barulah Muadz reda kebertangisan air matanya. Kemudian diriwayatkan bahawa Nabi SAW pun angkat tangan berdoa kepada Allah. Daripada ayat Al-Imran 192. Apa kata Nabi? Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Maksudnya, wahai Tuhan, engkaulah yang berkuasa masukkan neraka, kata kau menghina mereka. So Nabi seolah nak menyatakan bahawa, wahai Tuhan, neraka ni aku tak nak dengar, aku tak nak, seolah Nabi semacam itulah, aku neraka ni aku tak nak kisah, aku tak dengar dah, aku dengar syurga saja. Ini motivasi kepada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu panjang cerita. Baik tuan-tuan semua, saya nak bawa kepada perbincangan pada pagi ini berdalilkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi tentang neraka. Kita cuba tengok baliklah, ya. Kerana isu macam ni perlu kita sebut sentiasa. Kita cuba nak peringatkan, renewkan balik, perelokkan semula ingatan-ingatan kita tentang ancaman Allah Azza wa Jalla. Antaranya ialah dalam ayat suci Al-Quranul Karim, bagaimana Allah sebut tentang perbandingan kadar kepanasan api neraka. Perbandingan tentang kadar kepanasan api neraka. Kepanasan api neraka ini, sebagai contoh, di antara ayat-ayat boleh kita semak di Al-Quran banyak sebenarnya. Saya ambil dalam 3-4 ayat. Antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah At-Taubah 81. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tanfiru fil harri qul naru jahannam ashaddu harra. Yang bermaksud, dan orang-orang yang tidak ikut bersama Nabi dalam berjihad berkata, janganlah kamu berangkat medan perang dalam panas yang terik. Kata Allah kepada mereka, api Jahannam lebih panas daripada bakaran udara yang panas itu. Ini Allah nak gambarkan seterik mana pun udara sekarang panas. Udara sekarang seterik mana sampai berapa puluh Celsius darjahnya. Kita dengar kadang-kadang di Mekah sampai 50. Kita pun dengar tu air panas, ya, tak boleh hadapi kita. Apa kata sampai cecah 60-70, terbakar agaknya. Kata Allah Azza wa Jalla, kepanasan kamu rasa dunia sekarang ini, kata Tuhan, itu panas yang tak panas mana pun. Sebab apa? Asyaddu hurra fa qul naru jahannam asyaddu hurra. Kenapa? Kepanasan neraka lebih berpuluh kali ganda lagi daripada kepanasan api dunia sekarang ini. Kepanasan dunia sekarang, udara yang panas itu, kata Allah, ringan sangat kau nak kira dengan kepanasan api neraka Allah Azza wa Jalla. Ayat ini ada kaitan dengan cerita di mana kalangan sahabat Nabi yang tak pergi perang dengan Rasulullah, tak ikut perang bersama. Mereka cari alasan untuk tidak pergi perang, dan mereka takut
Bila mereka tak berperang, maka berdosa dengan Allah Azza wa Jalla, sebab pergi perang satu kewajipan, tak pergi perang satu dosa. Maka mereka merayu kepada Nabi, berdoa kepada Allah, janganlah kami dibakar. Kami tak lagak pergi perang sebab panas terik tengah padang pasir, hujan tak turun tengah-tengah padang pasir, panas terik, kami tak mampu hadapi panas. Maka Allah kata, beritahu kepada manusia ini, neraka panas daripada api, daripada kepanasan dunia lagi. Maka ini nak menggambarkan kepada sahabat, siap sedialah kamu. Dan kamu tak pergi perang atas alasan tak pergi, berdosa dengan Allah, tunggulah api neraka kebakar. Ini ceritanya, panjang cerita tersebut nuzul. Kemudiannya, tentang ayat yang lain dalam bahan neraka, perbandingan kekuatan neraka ini pada Quran ini, Allah sebut dalam satu ayat surah An-Naml 90. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin-nar. Dan siapa membawa kejahatan ke akhirat, mana hidup keadaan jahat, maksiat, tak sempat bertaubat, datang ke akhirat dengan dosa yang tak diampun, kata Allah Azza wa Jalla, fakubbat wujuh finar, maka neraka, maka muka mereka disembam dalam api yang sedang membakar. Nak cerita tentang keadaan neraka, dan akhirnya fakubbat wujuh finar, orang-orang datang dalam keadaan tak bertaubat, banyak maksiat dosa, akan disembam mukanya terus ke api neraka, sembam terus. Maka riwayat menyebut bahawa dalam keadaan itu, muka disembam tadi akan hancur berkecai. Jam tu juga bukan takat disembam kerana api itu saja, jauh daripada api itu bukan setahun 2 tahun. Ada yang kata jarak api dengan muka tadi 70 tahun perjalanan. Jarak api neraka dengan muka 70 tahun perjalanan. Masa tu bila terkena saja pancaran api itu, muka hancur. Bukan kena api lagi, barulah kepanasan jauh tu menyebabkan muka ini hancur sehancurnya. Itu riwayat menyatakan tentang kedahsyatan api neraka Allah Azza wa Jalla. Itu dua daripada ayat-ayat daripada Al-Quran Al-Karim. Kemudiannya, berdalil kepada Al-Quran, hadis Nabi SAW tentang bagaimana kepanasan yang amat dahsyat ini, kita mengambil daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis daripada hadis Muslim, Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, di mana diberitakan bahawa Nabi telah bersabda, ya bani Adam, inna narakum allati tuqiduna juz'un min 70 juz'an min nari jahannamah. Daripada Abu Hurairah diberitakan Nabi telah bersabda, wahai manusia, ya bani Adam, dengan mana, hei manusia. Nabi bercakap dengan kita ni, ya bani Adam, bukan dengan sahabat saja, dengan kita semua ini. Wahai manusia, sesungguhnya api yang kamu nyalakan sekarang ini di atas dunia ini hanyalah 1/70 daripada kekuatan api neraka Jahannam yang sebenar-benarnya. Juz'un min 70 juz'an. Api neraka, api dunia kamu sedang nyalakan sekarang untuk masak nasi ke, untuk bakar sate ke, untuk bakar kambing ke contohnya, itu bara je, ya. Apilah kita kata yang panas begitu rupa, yang mungkin kamu nampak begitu berupa panasnya, hanyalah 1/70 kekuatan api neraka yang sebenar-benarnya. Maknanya api neraka nanti 70 kali ganda daripada kepanasan api yang kamu nampak. Boleh membakar ekor kambing sampai hancur, boleh bakar sate sampai hancur. Hanyalah 1/70 pada api neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi kata ulama, jika difahamkan hadis ini menunjukkan betapa kekuatan api neraka itu dahsyat. Dahsyat amat sangat. Sebab apa? 70 kali kekuatan, 70 juz'an. Ini
berdalilkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Bukhari Muslim. Baik. Nak cerita satu lagi, bagaimana tentang hal ini bila Nabi sebut tentang persoalan neraka dan seksaannya yang pedih ini. Kita dapati dalam banyak hadis-hadis yang lain, Nabi bercakap tentang neraka saksaan paling ringan. Paling ringan. Paling ringan. Bukan paling berat. Yang berat-beratlah. Paling ringan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumah, sepupu Nabi radhiyallahu anhu, sahabat yang cukup dikenali dengan ilmu dan keimanannya, meriwayatkan ketika Nabi bercakap tentang pak saudara baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga merupakan pak saudara kepada Abdullah bin Abbas, sama-sama pak saudara belaka. Pak saudara Nabi, pak saudara Abdullah bin Abbas. Sebab mana? Sebab adik kepada abang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Apa yang berlakunya? Riwayat menyebut bahawa kata Abdul Abbas, Nabi memberita kepada kami. Apa ceritanya? Inna ahwana ahli nari azaban Abu Talib wa huwa munta'ilu bina'laini yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghli al-mirjalu ma yura anna ahadan ashaddu min azaban wa innahu la'ahwanuhum azaban. Ini nas hadis daripada Abdullah Al-Abbas, Abdullah pada Nabi beritahu di khalayak sahabat yang ramai, termasuk di kalangan keluarga baginda sendiri. Apa kata Nabi? Inna ahwana ahli nari azaban Abu Talib. Sesungguhnya seringan-ringan azab seksaan neraka ialah seksaan kepada Abu Talib. Ahwana seringan-ringan azab neraka yang Allah akan beri ialah kepada Abu Talib. Kita semua maklum Abu Talib adalah darah daging Nabi sendiri, bapa saudara yang dikasihi. Tetapi yang menjadi punca kepada masalah ialah dia tak mati dalam keadaan beriman kepada Nabi, dia mati kufur, tetap dalam agama asal nenek moyangnya. Dia enggan. Ketika Nabi datang bertemu beberapa kali dengan Abu Talib, datang Nabi pagi, malam, siang pegang. Pagi, malam, siang, petang datang merapati Abu Talib dengan penuh cinta kasih sayang. Ya ammi annaka ma'i, engkau bersama aku awaman tawilatan, engkau dengan aku, innaka ma'i awaman tawilatan, wahai pak saudaraku, engkau dengan aku ni lama sangat dah, jaga aku macam-macam, pelihara aku dengan segala-galanya. Uhibbuka, aku sayang kamu, wa kamu pun sayang pada aku juga. Kata Nabi, tolonglah meluk agama yang aku bawa ini, aslim, meluk agama Islam yang aku bawa ini, aku jamin keselamatan, kemenangan pada kamu akan bahagia taslam, selamat. Abu Talib dalam keadaan sedang sakit tenat itu boleh bercakap lagi. Dia tengok kiri kanan, tengok wajah Nabi, belah kiri pula kawan-kawan seagama dengan syirik, tengok belah kanan kawan seagama dia, bertemu 3-4 kali. Dia kata apa? Ya Muhammad, tidak sama sekali. Aku kekal agama nenek moyang aku. Aku sayang kepada kamu sayang, tapi aku nak kekal dengan agama nenek moyang aku. Percaya agama nenek moyang. Sampai Nabi meratap menangis. Akhirnya Abu Talib tutup matanya dalam keadaan tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebagai anak saudara yang cukup cintakan pak saudaranya, tak kering air mata Nabi, sampai Nabi merayu kepada Allah, wahai Tuhan, ini adalah pak saudaraku, jasa besar kepadaku, jaga pelihara aku selama aku 40 tahun lebih.
diselamatkan daripada banyak ancaman dan dugaan dalam hidup. Beri aku makan segala-galanya, tolong ampunkan dosa-dosanya. Tolong ya Allah. Merayu Nabi, meratap Nabi. Patut doa Nabi Allah terima. Tapi tuan-tuan, ibab hidayah. Allah terima doa Nabi, tapi ini bab hidayah. Abu Talib tak nak hidayah Allah. Tak apa kata? Hidayah milik Allah, bukan milik Nabi. Usaha Nabi, ya, Nabi usaha. Cuba Nabi cuba. Dengan pelbagai cara, rapati, dekati, ziarahi, bercakap, hati-hati. Usaha Nabi ada. Tetapi ketentuannya, Allah Maha Kaya. Abu Talib tak nak. Dia enggak, kalau dia kata ya, Alhamdulillah. Dan Allah tegur Nabi SAW. Hei Muhammad, kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tak boleh nak bagi hidayah kepada siapa. Kerja dia kerjaku, walaupun pak saudara kamu sendiri. Akhirnya bila sampai tahap tu, tak boleh kata apa, Abu Talib meninggal dunia tak beriman. Itu nas yang paling sarih. Walaupun ada pandangan mengatakan bahawa Abu Talib meninggal beriman, tak kuat. Kerana kesepakatan para ulama dalam hal ini menyatakan Abu Talib tak beriman. Dan terbukti ayat Al-Quran tadilah. Allah tegur Nabi, hidayah milik Allah, bukan milik kamu. Maka hadis ini Nabi cerita balik, tetap puas saudara dia. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling ringan azab nanti Al-Abu Talib. Apa keringanannya? Ringan macam mana? Ringan sampai tak kena saksa ke? Saksa. Ringan macam mana? Ringannya kata Nabi, وَهُوَ مُنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ مَا يُرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْ عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهْوَنَهُمْ عَذَابًا. Ringannya tuan-tuan dengar sendiri. Hadis ini bagi saya tak mampu saya nak bercakap lebih. Seperti saya amati cermati hadis ini, tak ada melainkan perkataan Astaghfirullahalazim. Istighfarlah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ringannya kata Nabi ialah bila Abu Talib dipakaikan selipar daripada bara api. Na'lain di mana selipar? Selipar kita pakai itulah. Masuk neraka akan dipakaikan oleh Allah, oleh minta maaf, dipakaikan dalam neraka nanti dengan selipar. Selipar itu bukan api, selipar daripada bara api. Dan bila dipakai selipar itu saja, dua-dua selipar dipakai, ini Nabi sebut ni, iaitulah huwa munta'ilu bina'alain. Dia dipakai selipar daripada api bara neraka. Dan bila dipakai saja, bukan berjalan lagi, pakai tak kaki saja, jam tu juga kata Nabi, yaghli minhuma dima'ahuhu, akan menggelegak kepala otaknya, tapak selipar kaki, selipar dipakai itu daripada kepanasan itu akan meresap masuk, jam tu juga akan menggelegak kepala otaknya. Yaghli minhuma dimaghuhu, akan menggelak otaknya sebagaimana gelegaknya periuk yang dibakar oleh api yang panas. Kita masakkan air, contohnya bila api muncak panas, air menggelegak. Tuan-tuan, ini gambaran Nabi sebut. Ini hadis sahih, bukan main-main. Bila benda ni kita dengar, tuan-tuan, mana ada hati yang tak berasa tak takut, mana ada jiwa yang tak rasa bimbang dan takut. Sebab ini bukan cerita yang direka-reka, dibawa-bawa semata-mata untuk ingatkan kepada kita. Itu di atas nama Abu Talib, Abu Talib yang ringan. Allahu alam, saya kata tuan-tuan, saya bercakap sekarang ini, apakah Allah nak saya nanti bukan setakat dengan selipar, dihumban terus, campak terus, bukan selipar saja. Kalau selipar itu gelegak otaknya, bayangkan yang lebih teruk daripada itu lagi, diangkat, dihumban, dilontar. Allahu Akbar. Benda-benda macam ni sebenarnya bukanlah kecil makna kepada kita.
Hadis begini kita renung balik, bukan tujuan apa, adalah titik-titik dalam hati kita, keinsafan, kesedaran dan sebagainya. Takut ancaman Allah terasa. Sebab apa Allah gambar, Nabi gambar itu satu kebenaran. Dan kata Nabi SAW, ma yurana anna ahadan asyad min azaban. Kata Nabi, tak ada lebih dah. Orang lebih ringan pada Abu Talib lah. Mana tak ada seberamai manusia ada yang tahu kepada Allah ini, datanglah manusia pelbagai bentuk keadaan macam mana, berubah dunia macam mana, itulah yang paling ringan azabnya Abu Talib. Makna tuan-tuan, yang lebih besar lagi wallahu alam, yang lebih tahu lagi wallahu alam, tak cerita lah. Ini gambar Nabi Sallam yang Nabi sebut tentang bapa saudaranya Abu Talib, seorang insan cukup Nabi kagumi, sayangi sepanjang hidup Nabi SAW. Kemudiannya ada hadis menyokong hadis ini. Ketika yang lain diriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, pun hadis yang sama nas, tapi Nabi nak kaitkan tentang seksa paling ringan ini. Itulah dia, kata Nabi, inna ahwana ahli nari azaban yawmal qiyamati rajulun yudha'u fi akhmusi qadamaihi jamratun yaghli minha dimagh. Hadis tadi Abu Talib, dia Nabi sebut tentang umat baginda ni. Ya, memang ada kalangan kita ini, kata Nabi, umatnya ala seksa ringan. Ringan macam Abu Talib juga. Ada, bukan tak ada. Tapi cerita macam mana? Lebih kuranglah dengan Abu Talib. Abu Talib dipakaikan selipar daripada api neraka. Yang ni Nabi kata apa? Sesungguhnya seringan-ringan seksaan ahli neraka nanti azabnya ialah seorang lelaki yang diletakkan di bawah tapak kakinya bukan selipar, jamratun, diletak di bawah tapak kaki kita ni, apa dia? Seketul bara api. Abu Talib selipar, yang Nabi kata dia letak bawah tapak kita ni jamrah tuan-tuan, iaitu seketul bara api. Macam kita panaskan arang untuk bakar sate ke, untuk bakar apa-apa daging contohnya, yang duk merah menyala arang, kita ambil dengan penyepit, itulah jamrah. Nama jamrah itu kecil sebesar ni ke sebagainya, itu namanya jamrah. Kata Nabi, seketul ini diambil letak bawah tapak kaki, letak dan bijak saja. Cerita sambutan tadi menggelegak otak kepala orang tersebut. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami, tak mampu kami hadapi semua itu, ya Allah. Tak mampu tuan-tuan. Demi Allah, tak mampu kita tuan-tuan. Api dunia sekarang, kalau kita terpijak, kita akan bukit melolong. Keluar-keluar nampak api terpijak, kena ibu jari kaki, tapak kaki, kita akan bukit melolong, kesakitan, mungkin terus ke hospital dirawat segera. Bayangkan tuan-tuan, bukan terpijak, memang kena pijak. Yang itu terpijak, kita dah membekik melolong sakit. Ini kena pijak, tuan-tuan, kena pijak. Seminit, 2 minit, sejam, 2 hari, 10 hari, setahun, kena pijak. Tuan-tuan, moga-moga hadis-hadis beginilah mengetuk pintu hati kita. Hati-hati yang sedang sakit, hati-hati yang sedang rapuh, hati-hati yang sedang bermasalah. Saya bercakap ini mengetuk, insya-Allah akan jadikan kita semakin mulia hati keimanan kita, kerana hadis umpama ini akan meningkatkan upaya iman kita dalam berjalan kita untuk bersama dengan kebaikan, bukan kejahatan, kemaksiatan. Ya Allah Tuhan kami, berilah kepada kami kekuatan untuk kami tidak hadapi semua ini, kan ini ancaman yang menyusahkan kami, ya Allah. Kita doa kepada Allah Azza wa Jalla. Patulah kita tuan-tuan, ada satu doa dalam agama kena baca, Allahumma a'idni min azab jahannam
Riwayat daripada Al-Imam Baihaqi disebutkan riwayat Nabi raja sahabat-sahabat, Allahumma a'idhni min azab jahannam. Ya Allah, tolong lindungkan aku daripada azab jahannam. Lindung, jauhkan. Kita kena minta. Sebab rintihan minta pada Allah ini bukan satu perintah biasa. Allah ketahui rahsia hati kita, keinginan kita, kemahuan kita. Asal Allah tahu. Ya aku tak nak, ya Allah tak nak sama sekali. Bila kita minta tak nak, Allah tahu hamba-Ku nak kepada kebaikan, bukan kecelakaan. Tuan-tuan, rezekinya ada insya-Allah. Baik. Ini gambaran. Termasuklah ada hadis yang lain. Cerita lagi tentang keringanan tadi ada daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tadi hadis pertama Abdul bin Abbas. Yang kedua, daripada Abu Hurairah. Yang kedua, Nu'man bin Bashir. Yang ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan hal yang sama tentang ringan azab macam mana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaj'alu fi dahdahin minan nari yablughu ka'bayhi yaghli minhu dimaghuhu. Cerita tentang neraka dan saksa, tuan-tuan, pada hadis banyak. Pas kita dalam bab hadis Nabi tak habis masa, tak cukup masa, bukan tak ada masa, tak cukup masa nak mengaji, nak memahami hadis ini. Contohnya kata Nabi, di hari kiamat nanti diletakkan secebis api yang menyentuh letak yang tak dipijak. Yang ni Nabi sebut macam mana ada pula manusia yang mereka itu diletak berdekatan dengan telapak kaki, bukan pijak. Mana soal telapak kaki macam ni, bawa barang api dekat saja, menghampiri saja telapak kaki, dah kata Nabi apa yang berlakunya ialah ketika itu yaghli minhu dimaghuhu. Tak pijak pun lagi, baru nak menghampiri api jamrah ataupun api neraka tadi, tapak kita belum sentuh lagi, dah menggelegak dah kepala kita, otak kepala. Allah yang bijak macam mula Abu Talib satu cerita, yang jamrah tadi apa ni kita pijak hal, yang ni bukan pijak lagi, baru dekati, dah gelegak dah otak kepala kita. Ini semua adalah merupakan cerita-cerita yang disebut tentang keadaan api neraka Allah Azza wa Jalla. Baik, seterusnya sebentar lalu tentang seksa neraka. Sebentar lalu saya nak bawa hadis-hadis sebentar lalu tentang neraka dan cerita yang digambarkan Nabi dalam hal neraka ini. Antaranya ialah ketika bercakap tentang sifat mengganasnya neraka ini, kepanasan mengganas yang begitu sekali mengganas neraka ini, kepanasannya, Nabi pernah berkata, ishtakatin nar ila rabbiha faqalat ya Rabb akala ba'dhi ba'dan fa'udhina laha binafsaini nafsin fi syita'i wa nafsin fi sayfi fahuwa ashaddu ma tajiduna min al-harri wa ashaddu ma tajiduna min az-zamhariri. Allahu Akbar. Hadis daripada Nabi, daripada Abu Hurairah, tentang bagaimana neraka mula mengganas. Semasa neraka mula mengganas dengan keganasan yang melampau, neraka bercakap. Kita bila dengar neraka bercakap, tuan-tuan, itu semua kerja al-bakar. Sebab bila makhluk boleh bercakap, makhluk boleh cakap. Kita manusia makhluk cakap. Binatang satu hari cakap, bukan sekarang pada masyarakat. Allah bercakap, bukit buka bercakap. Sebab makhluk Tuhan ada bercakap, bukan sekarang. Neraka bercakap pada masa dia bercakap nanti, bukan sekarang. Kata Nabi, ishtakatin nar ila rabbiha. Neraka mengadu pada Tuhan. Dia mula mengganas. Kata neraka kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Tuhan, api ni aku ni makin, aku nak masuk macam ni. Wahai Tuhan, api aku ni makin nak membakar ni, makin nak meratah daging-daging manusia.
Maknanya makin meningkat keupayaan membakar ni. Lalu Allah bagi izin, fa'udhina laha, beri izin. Nak tahap pembakaran makin kuat, angkatlah, tak ada masalah. Maknanya peratusan nak bakar lebih tu silakan, Allah bagi izin. Tuan-tuan, puan-puan, rupa-rupanya ada satu ketika neraka ini bukan takat kepanas bakar. Ini benda kita mungkin tak tahu, tapi hadis bagi tahu, ini kerja Allah belaka. Satu ketika kata Nabi dalam riwayat sebut, Allah jaga neraka itu panas membakar semua-semua. Wa nafsu seumpamanya waktu panas yang semua-semua berpanas, macam dunia sekarang, panasan bakar. Neraka akan panas semua-semua dan panas yang memuncak. Ada masa nak ajar neraka ni, neraka je sejuk. Nafsun fi syita, iaitu neraka sejuk. Dengar sejuk ni kita akan kata, ringanlah sikit sejuk. Tak. Sejuk dia kata Nabi, wa asyaddu ma tajiduna minaz zamhariri. Sejuk yang melampau sangat. Sejuk yang melampau. Mula dah Allah saksa neraka dengan panas membakar. Tiba-tiba dia kata, aku nak sejukkan pula. Sejuk macam mana? Bukan sejuk yang tenang, sekadar pakai baju selimut, tak. Sejuk yang sejuk teramat sangat. Allahu Akbar. Semua seksa belaka. Yang panas membakar pun seksa, yang sejuk pun menyaksakan juga. Satu saat hancur lebur kerana kepanasan, yang ni pula membeku. Habis, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami. Allah Maha Kaya, tuan-tuan. Allah Maha Adil, Allah Maha Berkuasa dalam hal ini. Nabi tak berdusta, Nabi tak berbohong hal-hal semua ini, tuan-tuan. Allah cerita kat Nabi untuk Nabi gambar kepada umat di akhir zaman kita. Arti neraka boleh bertindak dalam dua keadaan. Panas membakar yang penuh dengan segala-gala kebakaran yang membakar kemuncak. Sejuk yang menyejukkan yang amat sangat. Wallahu a'lam. Itu antara keadaan tahap kepanasan neraka dan keburukannya. Kemudiannya dalam hadis yang lain nak cerita tentang neraka macam mana keadaan ketinggiannya, besar neraka macam mana. Perhatikan hadis yang lain. Nabi SAW bersabda, inna sakhratal azimata la tulqa min syafiri jahannama fatuhwi biha 70 aman ma tuqdi ila qarariha. Tuan-tuan, puan-puan, kita bila baca hadis-hadis sebegini dan memahami hadis-hadis sebegini, bayangan otak kita boleh nak kata apa dah. Serah pada Allah lah. Pelik. Memang pelik. Apa yang akan berlaku dalam neraka, kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi nak cerita tentang ketinggian. Daripada atas ke bawah neraka ni tinggi macam mana. Nabi gambarkan sesungguhnya ada sebuah batu yang dilontar pada atas. Nak cerita tentang kedalaman neraka, ketinggian lah kedalaman neraka ini daripada atas ke bawah. Inna sakhratal azimata la tulqa min syafiri jahannam. Satu batu dilontar pada tepi neraka ke bawah, tolak batu ke bawah, jatuhnya macam mana? Jatuhnya dia akan jatuh ke bawah itu dalam kelajuan. Di benda atas ke bawah, tuan-tuan, tak cakap apa lah. Kita bayanglah jatuh tepuk dalam tempoh yang sejapnya, atas ke bawah. Keadaan kata Nabi macam mana? Fatuhwi biha 70 aman ma tuqdi ila qarariha. Dijatuhkan batu ke bawah itu, perjalanannya dalam kelajuan batu yang turun tadi 70 tahun perjalanan, belum pun sampai ke dasarnya lagi. 70 tahun, bukan 7 jam, 7 minit. 7 tahun ke bawah itu, daripada atas ke bawah neraka ini, belum sampai
qarar ke dasarnya. Wallahu a'lam. Nak cerita kedalaman yang amat dahsyat. Hadis Nabi yang sahih tentang cerita ini. Kedalaman yang dahsyat. Kedalaman yang cukup pelik. Ini semua ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maknanya kedalaman neraka tak boleh cerita. Teramat sangat dalamnya. Bayangkanlah kalau ada manusia Allah humban tolak. Perjalanan kita nak ke bawah tu keadaan macam-macam situasinya. Bukan 7 minit, 7 jam, 7 hari, 70 tahun. Agak sampai-sampai tak ada apa dah. Kosong, zero. Daripada tengah-tengah tu, hancur lama dah. Tengok-tengok tak ada apa. Wallahu a'lam. Ini hadis daripada Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhumah. Tuan-tuan, puan-puan, dirahmati Allah sekalian. Ini di antara bicara tentang soal neraka dan keadaan neraka yang akan kita tempuhi. Bukan kita maksud kita masuk, akan itu oleh orang-orang yang berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudiannya, di antara keadaan yang Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis, saya nak kaitkan sikit lagi dalam kesempatan yang terbatas masa ini. Saya tak baca semua hadis tadi tu. Kalau kira hadis tadi tentang kedalam neraka ni, ada di bayu 3 lagi yang lain. Kita ambil satu hadis cukup. Kita letak dalam minda kepala pemikiran kita untuk jadi peringatan. Ketika ahli neraka diseksa Allah Azza wa Jalla, wal'ayadhu billah, kita insyaAllah, bukan kita orang lain, hamba Allah yang degil, kita tidak insyaAllah, kita beriman insyaAllah. Ya Allah, Tuhan kami ahli syurga dengan izin-Mu ya Allah. Tapi kata Nabi tentang neraka yang kena seksa ini, macam mana keadaan mereka yang menangis? Diriwayatkan air mata yang turun meliti daripada air mata orang yang kena seksa ni. Lau inna ahlan nari la yabkuna hatta lau ajriyat as-sufunu fi dumu'ihim jarat wa innahum la yabkuna ad-dama. Allahu Akbar. Hadis sahih. Kata Nabi nak gambarkan bagaimana tangisan ahli neraka ni, yang menangis pagi, malam, siang, daripada mula masuk sampai tahap dah masuk, menangis tu air mata jatuh. Kita bila menangis air mata gugur sikit-sikit, kalau lama sangat mungkin basahkan baju, basahkan jubah kita, basahkan seluar kita. Makin banyak mungkin, itulah kenyataannya, air mata biasa akan jatuh menitik. Air mata neraka, kata Nabi, kalau dah menitik itu, lau ujriyat as-sufun fi dumu'ihim jarak, seolah kalau dilayarkan kapal boleh berlayar. Air mata yang menitik pada kelopak mata ahli neraka ini banyak sehingga tahap Nabi kata kalau bukan kalau sungguh, tapi kalaulah dilayarkan kapal di dalamnya boleh berlayar macam lautan, kapal berlayar dengan elok. Arti air mata ahli neraka ini seumpama lautan, kapal boleh berlayar. Banyaknya air mata menitis seumpama, kata Nabi, kapal berlayar macam lautan. Dan yang paling takut Nabi kata, bukan air yang kita nampak lautan tu, air mata ahli neraka ni, wa innahum la yabkuna ad-dama, air mata darah. Air mata yang banyak tadi bukan mata biasa-biasa sekarang ni. Sekarang ni putih lah tuan-tuan, jamak pun nampak, tak nampak warna pun kita rasa warna tu macam putih ataupun cahaya cerah. Tapi Nabi SAW ini, wa innahum la yabkuna ad-dama, air mata yang titis, kata Nabi, di hari akhirat di dalam neraka, air mata darah. Maknanya darah penuh sampai macam lautan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita tengok darah hari kita sembelih lembu, kambing, kerbau tu ketika hari korban, bertakung kita dah nampak macam
Perasaan kita nanti macam tengok darah bertakung yang kalau dia berbeku tu. Kalau orang tengok darah tumbang, tuan-tuan, Nabi sebut dalam neraka nanti air matanya adalah air mata darah, dan letakkan kapal boleh belayar. Ya Rasulullah, cerita engkau ni menakutkan kami ya Rasulullah. Itulah kebenaran. Tuan-tuan, puan-puan, semua ini untuk apa? Untuk jadikan kita ambil sebagai peringatan bersama. Saya bukanlah semata-mata baca untuk baca semata. Saya nak baca tulis saya. Saya rasa kesempatan saya bila dapat berceramah kuliah semacam ni, memilih hadir-hadir cerita macam ni untuk saya. Titik sampai saya nak ambil, dan saya ajak sedang hadir-hadir pada pagi berkat ini. Kita baca cerita macam di awal pagi, hati kita masih suci, jiwa kita lapang, tenang, banyak benda kita dapat faedah. Mudah-mudahan dengan izin Allah Azza wa Jalla kita akan dapat mengambil titik keinsapan segera. Yang sempurna elok kita perelokkanlah, yang dah baik elok kita perelokkan lagi. Apa amalan-amalan kita, kebaikan kita, bab-bab amal kita perelokkan. Apa yang kurang elok atas kesilapan kita manusia, cuba-cuba kita hentikan, stopkan, ambil ruang untuk kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya apa? Di penghujung nanti kita bukan dapat neraka, dapat syurga Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Tuhan kami, ialah yang kami dambakan. Bicara tentang neraka, tuan-tuan, tak cukup sekadar itu sebenarnya. Dengan dalil yang banyak, hadis yang banyak nanti, Nabi SAW, kalau tengok dalam hadis Nabi SAW, banyak cerita neraka. Cuma di kesempatan akhir pada pagi ini, terakhir pada pagi ini, dalam masa terbatas ini, saya nak ajak tuan-tuan dalam kerangka nak membina keimanan yang mantap dan kukuh dalam hidup beragama ini. Kita ambillah saranan Nabi yang Nabi tinggalkan kepada kita. Antaranya apa dia? Nabi menyarankan kita untuk baca doa untuk jauh pada api neraka. Ini saranan Nabi kepada umat baginda. Baca doa untuk jauhkan daripada api neraka. Itu amalan Nabi tinggal kepada kita. Nabi cakap neraka, betul, cerita macam-macam, tapi Nabi sarankan umat ini amalkan doa-doa untuk kita jauh pada api neraka Allah Azza wa Jalla. Di antaranya saya ambil satu dua doa, riwayat yang banyak sebenarnya. Nabi SAW ajar kepada sahabat supaya berta'awudz. Ta'awudz maknanya berdoa untuk dijauhkan daripada api neraka yang membakar-bakar. Antaranya ialah doa daripada yang disebutkan daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Nabi dengan mereka, Nabi kata kepada sahabat mereka, kata apa? Wahai sahabat, aku ajak kamu satu perkataan, amalkannya. Apa dia doa? Panjang, saya ambil sikit saja. Antara ialah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ringkas padat. Nabi ajar sahabat, itulah amalan mereka. Bunyinya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Seulang balik 5-6 kali. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Maknanya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada jahannam, neraka jahannam yang menakutkan itu. Ya Allah, aku berlindung daripadamu daripada neraka yang menakutkan, yang membakar. Ini doa yang cukup mudah kita amal bersama. Daripada siapa ni? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi ajar. Saya ajak tuan-tuan pada pagi ni, yang dengar ni, cuba ingat. Yang tak dapat dengar dengan elok, kita ada rakaman ke live pada pagi ni. Cik Mansur boleh takkan balik dan boleh sebarkan kepada kita semua, insyaAllah. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Baik, itu satu. Yang keduanya,
Antara doa yang diajar Nabi kepada para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam ialah satu doa yang ringkas juga, iaitulah riwayat daripada Al-Imam Bukhari dan Muslim juga, ringkas saja. Apa dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni a'udzu minan nari. Ringkas juga. Allahumma inni a'udzu minan nari. Ya Allah, aku berlindung daripada neraka. Ringkas. Ini juga ringkas. Jadi mudah-mudahan kesempatan kita ambil doa pada pagi ini, kita boleh amalkan bersama. Mudah-mudahan menjadikan kita semakin kokoh keimanan, mantap keimanan, kokoh keilmuan kita, dan mantap ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Serta ambil doa yang berat-besar. Doa yang banyak-banyak ni kalau ambil lagi mungkin susah kita hafal. Ambil yang itu. Mudah-mudahan Allah berkati. Kerana yang utama tuan-tuan ialah hasrat. Doa dengan hasrat hati kita. Mana bukan lafaz di bibir, tapi dengan hati kita berdoa. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu redha dan syurgamu. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Hiasilah kami dengan keafiatan, kesihatan dan keselamatan. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a. Kalau Tuhan kami yang mendengar rintihan kami, mendengar munajat kami, mendengar doa-doa kami, mendengar permohonan kami. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon berlindung denganmu daripada api neraka yang menyusahkan kami, membakar-bakar kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.